Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. 我们朋友大家晚上好, saudara-saudari gila vanakkam. Nama berita Kopi Bosian. Kepada semua penonton, ini adalah siri perbincangan ataupun ceramah ataupun borak santai kita bersama-sama dengan Pakatan Harapan. Malam ni kita bawa untuk tontonan anda semua berkenaan dengan COVID-19, khusus berkait isu kesihatan dan kebiasaan baru. Jadi kita semua sedia maklum, setiap hari kita dapat statistik yang terkini dan kelihatan seperti jumlah kes positif yang baru semakin berkurangan, alhamdulillah, dan jumlah kematian juga kelihatan terkawal, jumlah yang semakin pulih dan di discharge juga meningkat, alhamdulillah. Masa yang sama, pada hari ini kita lihat dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, semakin ramai rakyat Malaysia yang kembali menjalankan aktiviti seperti biasa. Kedai-kedai mula beroperasi, tempat kerja mula ramai pekerja yang pergi ke tempat kerja, dan juga sektor-sektor ekonomi setengah-setengahnya telah mula beroperasi. Walau bagaimanapun, kita semua sedar dalam masa lebih kurang seminggu lagi kita akan raikan Hari Raya Aidilfitri, dan ini merupakan tahun pertama bila masa kita bukan sahaja tak dapat pergi solat Jumaat, tak dapat pergi solat tarawih berjemaah di masjid dan surau Jumaat dan surau, tetapi hari raya juga kita akan sambut ala kadar. Kita tak ada ke sana ke sini, kita berkampung di tempat kita sekarang lah, di mana-mana sahaja kita berada. Kita juga nampak contohnya gambar-gambar bila shopping mall dibuka, kita nampak bagaimana beberapa barang yang dijual, barang yang dibuat daripada kulit, dia dah jadi macam moldy, ada fungus dan sebagainya. Tempat duduk di pawagam, nampak macam sangat kotor, banyak yang kurang menyenangkan. Jadi ada kesan kebiasaan baru ni. Malah ke depan kita tak pasti lagi berapa ramai di kalangan kita yang masih akan ada kerja, berapa ramai yang mungkin dipotong gaji ataupun kehilangan kerja. Ini menjadi satu kebimbangan dan kerisauan untuk ramai rakyat Malaysia. Hari ini kita cuba bawakan ahli-ahli parlimen yang ada seorang mantan menteri, seorang mantan timbalan menteri dan juga seorang ahli parlimen. Ketiga-tiganya doktor perubatan dan juga seorang toksikologis, dan kita ada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Yang Berhormat Dr. Lee Boon Chye dan juga Yang Berhormat Dr. Kelvin Yee. Jadi malam ni kita nak mendengar serba sedikit pandangan mereka tentang isu COVID-19. Mungkin apakah yang dapat mereka kongsikan tentang hala tuju usaha sama ada kerajaan pusat maupun kerajaan negeri, apakah cabaran-cabaran yang rakyat Malaysia hadapi dan apakah sebenarnya keadaan yang perlu kita sama ada waspada ataupun berhati-hati untuk kita berjaya bukan sahaja mengalahkan COVID-19 tetapi berusaha untuk membina semula ekonomi negara. Jadi sebagai mukadimah itu yang ingin saya sampaikan. Untuk makluman semua, kita akan teruskan insya-Allah siri ceramah ini dalam suasana kebiasaan baru. Kita tak payah nak keluar rumah, boleh buka handphone dah. Sekarang ni dah terus boleh tengok ceramah. Untuk semua yang menjadi penceramah juga sekarang dah mudah dah. Just turn on the laptop, buka handphone, dah online dah. Alhamdulillah saya rasa Dr. Zul pun baru turut serta. Beliau akan kita jemput kemudian. Beliau saya rasa baru selesai solat tarawih. Jadi hari ini dalam suasana teknologi yang ada pada kita, mungkin
beberapa perkara yang sebenarnya memudahkan. Ya, contohnya bila tamat ceramah tak payah nak berpusu-pusu, ya, nak cari kereta, nak keluar, ya, traffic jam kan. Sekarang ni tutup laptop, tutup handphone, terus tidur. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Yang Berhormat Dr. Lee Boon Chye untuk memberikan pandangan beliau. Beliau merupakan mantan timbalan Menteri Kesihatan, banyak menulis pandangan-pandangan beliau di Facebook. Jadi kita hargai kehadiran beliau dan Dr. Lee, the floor is yours. Terima kasih Saudara Fahmi, Saudara Kevin, Dr. Zul dan mereka yang mengikuti siaran langsung yang sekarang berkenaan dengan COVID-19 ni. Jadi sebagai penceramah utama, saya beri sedikit sebanyak latar belakang berkenaan dengan COVID-19 ini. Seperti mana yang sedia maklum, COVID-19 ini kita mula kenali tak sampai 6 bulan. Outbreak yang pertama 31 hari bulan Disember yang lalu di Wuhan, dan dalam 10 hari, lebih kurang 10 hari, virus secara langsung telah dikenal pasti dan merupakan satu virus yang baru. Yang paling penting berkenaan dengan virus ini ada beberapa perkara saya cuma nak peringatkan. Yang pertama, sekadar sekarang virus ini cuma berada di human, manusia saja. Tak dapat dikesan ketara dalam binatang. Jadi walaupun berasal mungkin daripada the bats, tetapi sekarang mutasi yang berada memang di kalangan manusia saja. Jadi host tunggal setakat ini manusia, dan ini merupakan virus sistem pernafasan. Ini bermakna virus ini masuk keluar melalui sistem pernafasan. Ada laporan sistem melalui cara lain, itu tak penting. Yang penting sistem pernafasan. Dan mortality setakat ini lebih kurang 1 hingga 2%. Tapi kita lihat beberapa negara ada peratusan kematian, kadar kematian yang berlainan. Ini satu tanda di mana negara yang berkenaan mungkin dari segi sistem kesihatan tidak mencukupi, ataupun mereka tidak buat ujian yang mencukupi, di mana kebanyakan yang tidak serius tidak dikesan. Seperti contoh di Amerika Syarikat, mortality lebih kurang 6%, di United Kingdom lebih kurang 14%, Perancis 15%, Itali 14%. Di Malaysia sekadar 1.6% setakat ini. Dan ini menunjukkan bahawa prestasi dari segi rawatan yang diberikan dan testing yang kita buat dari segi jumlah agak mencukupi. Jadi untuk kita, apabila kita faham bahawa ini merupakan virus sistem pernafasan, ini bermakna jarak sosial, topi muka dan basuh tangan ini merupakan cara-cara standard yang kita boleh menyekat penyebaran virus tersebut. Ini saya pasti kebanyakan rakyat Malaysia sudah faham kenapa kita perlu buat sedemikian. Ada yang beberapa soalan yang sering dibangkitkan adalah pertama soal vaksin. Berapa lama boleh dapat vaksin? Jangan dengar kepada Donald Trump. Vaksin tu kurang-kurangnya 1 tahun, 2 tahun. Ini paling cepat kalau tak ada accident. Bila kita dapat vaksin yang berkesan, selamat dan production tidak ada masalah, paling cepat 12 bulan. Jadi jangan harap. Kita masih untuk Northern Hemisphere, masih ada satu winter yang kita perlu lalui. Ini satu cabaran yang agak besar. Jadi selain daripada vaksin, adalah dari segi rawatan. Ini lebih, saya rasa harapan lebih besar.
Kerana apabila kita ada rawatan yang berkesan yang boleh mengurangkan kadar mortality daripada 1-2% ke kurang daripada 1%. Kita boleh anggap kalau ada rawatan, kita tak perlu bimbang sangat. Kita boleh berikan kepada pesakit dan pesakit akan sembuh. Jadi yang setakat ini ada setengah-setengah rawatan yang diberikan, ada sedikit kesan. Tetapi kesannya bukan 100%. Jadi kita masih menunggu rawatan yang baik. Ini penting. Jadi akan tetapi kita juga tahu saintis di seluruh dunia sedang berusaha bertungkus lumus untuk mencari jenis rawatan yang berkesan. Dan dalam seminggu 2, saya pasti ada laporan-laporan awal yang kita boleh dapat berkenaan dengan efikasi ataupun keberkesanan ubat-ubat tertentu ataupun rawatan-rawatan tertentu. Dan setakat ini memang ada setengah ubat yang dikenal pasti ada berkesan dan telah mula digunakan bukan setakat di negara luar tetapi juga di Malaysia. Jadi untuk kita mengenal pastikan sama ada seseorang itu ada sakit COVID-19 ke tidak, ada 2 jenis tes. Yang satu tes untuk tes antibody dan satu tes untuk virus tersebut. Tes antibody melalui tes darah. Tetapi antibody ini adalah satu respon kita terhadap virus tersebut. Dan respon itu tidak serta-merta. Jadi mungkin dalam seminggu 2 selepas dijangkiti virus, bila kita tes antibody masih negatif. Jadi untuk mengenal pasti sama ada seseorang itu dijangkiti oleh virus, periksa darah tidak tepat. Periksa darah adalah lebih kepada satu kajian saja dan bukan untuk diagnosis COVID-19. Jadi untuk diagnosis COVID-19, kita perlu tes antigen tersebut melalui throat swab biasa yang dibuat. Dan kemanakah ahli parlimen telah membuat throat swab. Dan saya umumkan keputusan saya itu negatif. Jadi itu throat swab. Ini cara yang sedia ada. Throat swab ini pun bukan 100%, tetapi lebih 80 hingga 90% accurate. Jadi saya sebutkan tes ini adalah penting kerana kalau kita tidak buat tes, kita tidak tahu siapa yang dijangkiti, kita macam kita memandu kapal terbang tanpa navigator. Jadi tes ini penting. Jadi kita perlu jumlah tes yang mencukupi dan juga kita perlu ada keputusan paling cepat. Kalau boleh dalam 24 jam. Kalau kita buat tes, tunggu 1 minggu baru dapat keputusan, tes itu tidak guna. Kerana pesakit itu akan menjangkiti ramai orang, kontak mereka akan menjangkiti ramai orang. Jadi tes ini bukan setakat kita perlu banyak tes, tetapi perlu keputusan yang cepat. Setakat ini tahniahlah saya ucapkan kepada Kementerian Kesihatan. Walaupun peringkat permulaan ada kelewatan sedikit, tetapi sekarang pencapaian telah menepati sasaran untuk membuat tes yang mencukupi dan juga dapat keputusan dalam masa yang tersingkat. Jadi kalau kita dengar kepada Ketua Pengarah hari ini dan semalam, dia terangkan soal R0 ataupun infectivity ataupun jangkitan virus tersebut. Kalau kita lihat R0 ini merujuk kepada jangkitan seorang pesakit yang berjaya jangkit berapa orang. R0 yang 1 ini bermakna satu pesakit menjangkiti seorang lain. Kita mesti mensasarkan supaya R0 ini kurang daripada 1.
kalau kita boleh maintain R0 kurang daripada 1, ini bermakna jangkitan ini lama kelamaan akan berkurangan dan akan lenyap seterusnya. Jadi ini tujuan. Jadi perkara yang kita boleh lakukan untuk kurangkan R0 adalah melalui jarak sosial, pakai topeng muka dan juga basuh tangan ataupun sanitation tangan selalu. Ini cara yang standard. Sebab itu kita perlu kurangkan. Sebab kalau kita masih ada misalnya rapat umum ataupun masyarakat tertutup ataupun perhimpunan yang besar-besaran, apabila seorang pesakit menghadiri program tersebut, dia mungkin menjangkiti 10 orang, 100 orang ataupun 1000 orang. Jadi kalau dia jangkiti 10 orang, dia jadi R0 dia menjadi 10. Jadi kalau kita amalkan jarak sosial, dia tak ada peluang untuk menjangkiti kepada orang lain. Virus itu tidak sebar kepada orang lain. Jadi virus ini akan terus kekal kepada pesakit itu sahaja, dan sama ada pesakit itu clearkan virus ataupun pesakit itu mungkin jatuh sakit dan hadapi masalah. Jadi tapi dia terhad kepada pesakit kalau kita boleh elakkan melalui jarak sosial. Sebab itu PKP dilakukan. PKP ini penting untuk kita melakukan jarak sosial supaya jangkitan ini tidak berterusan, rantaian jangkitan boleh diputuskan. Dan PKP ini juga dilakukan supaya pergerakan manusia dihadkan. Jadi jangkitan itu tidak menyebar luas. Satu komponen PKP juga adalah supaya kita perlu daftar ataupun rekod pergerakan manusia supaya apabila ada jangkitan, contact tracing, pengesanan kontak boleh dilakukan dalam masa terdekat. PKP juga dilakukan untuk menyekat supaya tidak ada kes-kes yang diimport. Jadi mereka yang pulang daripada luar negara mesti kuarantin selama 2 minggu dan sebagainya. Jadi ini adalah tujuan PKP yang dilaksanakan. Jadi untuk kita lihat apa yang akan berlaku seterusnya. Ini yang paling penting. Apa yang akan berlaku adalah supaya kita boleh jaga virus ini, sekiranya ada pesakit yang dikesan, boleh dikonfirm dengan tes yang cepat, dan kontak-kontak pesakit tersebut boleh diasingkan dalam masa terdekat supaya dia tidak menyebar luas. Jadi keupayaan untuk testing, keupayaan untuk contact tracing yang berkesan adalah perkara yang paling penting. Jadi setakat mana kita boleh membenarkan kebebasan bergerak juga bergantung kepada keupayaan kementerian untuk buat contact tracing, untuk buat testing dengan meluas dan testing dengan keputusan yang paling cepat. Ini yang paling penting. Jadi untuk buat masa sekarang, oleh kerana masih tidak ada rawatan yang boleh kata yang sangat berkesan, tidak ada vaksin, kita perlu amalkan jarak sosial untuk mengurangkan transmisi virus tersebut. Jadi apa yang dikatakan new normal, normal baru ini kita perlu kekalkan mungkin sekurang-kurangnya 6 bulan ataupun lebih lama. Jadi dalam new normal ini kita perlu ubah suai sendiri supaya kita boleh kurangkan jangkitan tersebut. Jadi dari segi konteks, misalnya education, pendidikan. Jadi classroom, kelas
mesti kurang murid sekolah dalam kelas. Saringan apabila murid datang ke sekolah, dan kalau boleh kurangkan ajaran di dalam kelas tetapi tumpu kepada online learning. Jadi ini sepatutnya dirancang dari awal untuk mereka yang bekerja. Juga online meeting seperti mana ceramah kita hari ini melalui online. Ini yang seboleh-bolehnya dilakukan. Tetapi dalam dunia hakiki, bukan semua kerja boleh online. Malangnya, blue collar job yang biasanya tidak boleh buat online, biasanya tidak boleh buat dari rumah sendiri. Jadi sebab itu dalam situasi new normal ini, blue collar job yang boleh dikatakan kumpulan golongan yang agak disadvantaged. Jadi kita perlu ubah suai. Cuma sebelum saya akhiri, saya nak rumuskan di sini beberapa perkara. Dari segi prestasi Kementerian Kesihatan, saya boleh katakan satu pencapaian yang cemerlang yang diiktirafkan bukan setakat dalam negara tetapi di antarabangsa. Ini memang hakikat. Akan tetapi dari segi prestasi kerajaan keseluruhan, malangnya ada beberapa perkara yang kita harap mereka boleh improve lah dalam masa yang akan datang. Misalnya dari segi komunikasi, apabila kita lihat pengumuman PKP pada 18 Mac yang lalu, dia cuma umur 2 minggu. Kebetulan dia sudah buat keputusan untuk sekurang-kurangnya 6 minggu, 8 minggu ataupun lebih lama. Dan sekarang kita tahu berlangsung 12 minggu. Tetapi apabila mereka umumkan 2 minggu, jadi banyak bisnes yang tidak ada buat persediaan. Kebetulan apabila kita bersedia untuk PKP, memang kita lihat di negara China kurang-kurangnya 8 minggu dan ini memang cara amalan biasa. Jadi sepatutnya dia beri ruang yang lebih besar, peluang yang masa yang lebih panjang untuk rakyat bersedia. Komunikasi dari segi forward planning pun kurang. Dia misalnya, kalau di peringkat awal mereka umumkan dari segi kontak, dari segi pendaftaran pelanggan. Kalau kita lihat banyak cara di luar negara boleh guna WhatsApp, handphone untuk buat pendaftaran. Hari itu saya terkejut bila saya pergi ke Maxis. Saya perlu daftar melalui hand and paper. Ini satu syarikat telekomunikasi yang paling besar di Malaysia. Bila kita pergi Maxis pakai pen, pakai buku latihan. Nah, ini saya rasa agak memalukan. Sepatutnya syarikat telekomunikasi yang paling ke depan dari segi membawa teknologi baru. Sepatutnya guna WhatsApp, kita boleh scan QR code, terus. Dari komunikasi kita juga lihat menteri-menteri kadang-kala bercanggah dengan PKP. Ada timbalan menteri yang tak ikut. Ada menteri yang tidak ikut PKP. Ada yang gunting rambut semasa PKP pun. Ada yang katakan boleh gunting rambut semasa PKP. Jadi ini arahan yang agak kelirukan rakyat. Sepatutnya tidak patut berlaku. Dan kita harap mereka lebih baiklah dengar kepada ketua pengarah kesihatan. Tetapi kita tahu dalam PKP ini kalau kita berterusan terlalu lama, impak ekonomi besar, ramai yang menganggur. Dan tetapi cuma saya nak peringatkan, public health, kesihatan number one. Kalau kita tidak dapat kawal wabak ataupun pandemik COVID-19,
jangan kita harap ekonomi kita akan pulih. Jadi kesihatan ini penting, public health harus diberikan keutamaan. Cuma walaupun keadaan sekarang agak untuk rakyat biasa agak runsing, tetapi saya juga yakin, saya rasa banyak jenis rawatan sedang dibuat kajian dan saya yakin dalam masa terdekat ada kemungkinan rawatan yang berkesan yang boleh rawat COVID-19 ini, dan ini akan membolehkan kita longgarkan kawalan PKP ini. Jadi setakat ini yang saya nak terangkan, dan mungkin nanti ada soalan kita boleh berbincang lagi. Jadi sekian, terima kasih. Nandri Monakam Sesi. Terima kasih Dr. Lee Boon Chye di atas pandangan dan saya rasa beberapa mungkin komen ya. Dr. Lee tak ada pergi potong rambut RM1,000 ya. Kita nampak hari tu ada salah seorang dalam Facebook dia post, kemudian dia delete post tu, dia kata ada seorang menteri ya, ajak dia datang ke kementerian hantar kereta, kemudian masa dah habis ya, dia diberikan wang RM1,000. Siapakah menteri itu? Ya, dan saya juga terkesan bila Dr. Lee kata syarikat telekomunikasi yang besar, bila kita pergi ke kedai dia, ke tempat dia, premis dia, kita kena isi dengan pen dan kertas. Di sini nanti kita akan dengar daripada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad ya, yang mana Selangor dengan aplikasi Selangkah yang saya rasa very straightforward and very progressive, mudah. Saya dah cuba sendiri. Why not tempat-tempat lain juga amalkan perkara yang sama? Tak payah nak guna kertas dan pen. Malah pen tu pun kalau tak hati-hati boleh menjadi tempat jangkitan. Ya. Nah, itu agak quite a major oversight on the part of businesses. Di Kuala Lumpur saya lihat banyak tempat macam tu. Jadi sebelum kita pergi ke Dr. Zul, saya nak bawakan ahli parlimen Bandar Kuching. Kalau di parlimen beliau kadang-kadang ni suka bergaduh juga, especially dengan kawan-kawan daripada GPS ya. Tapi malam ni kita tak ada nak bergaduh. Kita nak dengar sebab beliau merupakan antara ahli parlimen yang di awal, kalau para pendengar, para penonton ingat, beliau antara ahli parlimen yang disahkan positif COVID-19. Jadi kita nak dengar dari beliau apa perasaan, apakah pengalaman ya menjadi seorang positif case COVID-19, dan Dr. Kelvin Yee dipersilakan. Terima kasih Saudara Fahmi. Terima kasih, selamat petang, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, Dato' Lee Boon Chye, Dr. Zul, mantan menteri dan juga mantan timbalan menteri. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi pengalaman saya sebagai seorang bekas pesakit COVID-19 dan juga pemerhatian saya dan juga few observation yang saya melihat sebagai seorang pesakit dan juga intervensi atau langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan kita untuk menangani wabak ini. Jadi tadi Dr. Lee telah memberi satu kupasan, satu ulasan atau satu overview COVID-19 yang memang terperinci, dan saya bersetuju dengan pandangan beliau dan beberapa komen yang beliau telah utarakan. Jadi saya cuma akan berkongsi seperti saya katakan tadi, pemerhatian saya ini tidak tertakluk sahaja kepada COVID-19 tetapi kepada sistem kesihatan kita, sebab saya melihat COVID-19 ini adalah satu stress test kepada sistem kesihatan kita, dan apakah yang saya cadangkan atau saya berharap kerajaan dapat melihat atau address dalam jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang, terutama dalam sistem kesihatan kita. Tadi Dr. Lee berceritakan tentang norma baru atau the new normal yang kita semua hadapi. Saya percaya semua sekarang mengalami atau
telah sedikit sebanyak membiasakan diri untuk mengusi maklumat kita apabila kita masuk mana-mana premis, penjarakan sosial, SOP di tempat kerja kita, semua itu semua kita telah mengalaminya. Ini norma baru yang kita harus membiasakan diri, dan kita semua ada tanggungjawab yang penting untuk memastikan jangkitan tersebut dapat dikawal. Kita memainkan peranan yang penting. Sebenarnya baru-baru ini saya ada satu perbincangan, saya telah bercakap dengan seorang kawan saya yang sebenarnya beliau telah dulunya dia didiagnose dengan OCD kerana beliau seringkali mencuci tangan beliau, sangat kerap mencuci tangan beliau kerana takut jangkitan. Tetapi beliau telah berkata, sekarang masa pandemik beliau merasai bagaikan semua orang ada OCD. Kerana kita memang seharusnya bimbang, atau bukan takut tapi bimbang atau meletakkan kepentingan yang tinggi untuk mencuci atau membasuh tangan kita dengan secara kerap. So maybe the new normal is OCD. Normal baru termasuk OCD juga. Jadi satu lagi saya satu pemerhatian yang penting, terutamanya jika kita dalam 1-2 minggu yang kehadapan, apabila kita melihat mungkin peningkatan disebabkan pembukaan ekonomi PKPB ini, kita juga haruslah memainkan peranan untuk mewujudkan satu persekitaran yang kondusif untuk pesakit-pesakit yang dijangkiti tersebut, agar tidak meletakkan sebarang stigma atau tomohan-tomohan negatif terhadap mereka. Kerana memang kita menjangkakan bilangan pesakit akan meningkat disebabkan ekonomi kita terbuka. Ini memang kita tak boleh mengelakkan, tapi kita cuba mengawal bilangan tersebut. Tetapi yang penting kita tidak boleh bereaksi negatif terhadap mana yang mendapat penyakit tersebut, kerana ini akan menghalang atau tidak mendorong mereka untuk tampil untuk mendapat saringan atau membuat testing tersebut. Jadi kita haruslah mewujudkan satu persekitaran yang suportif, yang menggalakkan lebih banyak orang untuk tampil, untuk disaring jika perlu. Jadi walaupun dalam beberapa minggu ini, cuma beberapa hari ini kita melihat statistik yang diumumkan oleh Ketua Pengarah, statistik tersebut amat memberangsangkan, amat encouraging, it's very encouraging. Tetapi bagi saya ini bukan satu alasan untuk kita mengambil ringan perkara ini. We should not take our feet off the gas lah. Tetapi ini bagi saya satu peluang yang baik untuk kita mempertingkatkan usaha kita, terutamanya untuk meningkatkan kapasiti saringan kita, untuk mengesan mana-mana kluster yang tersembunyi, terutamanya di antara golongan yang berisiko tinggi. Dalam mana-mana perang, antara strategi yang paling penting adalah kita haruslah mengesan di mana sembunyinya, di mana beradanya musuh kita, supaya kita dapat membuat intervensi awal, kita dapat buat rancangan untuk plan yang seterusnya. Dan apabila saya bercakap tentang musuh, saya tidak, ini bukan musuhnya itu virus, bukan pesakit tersebut. Ini yang satu kita haruslah jelas, kita tidak haruslah memusuhkan pesakit tersebut. Ini bukan kesalahan mereka untuk mendapat penyakit tersebut. Saya menceritakan mengikut pengalaman saya, stigma yang kami lalui sebagai seorang pesakit, bukan saja kami, tetapi ahli keluarga kami, ini adalah satu stigma yang benar. It's a real stigma yang kami perlu lalui. Jadi kita, as moving forward, kita haruslah memastikan kita membina satu persekitaran yang encouraging, empathetic and loving and caring untuk semua tersebut. Jadi untuk membuat saringan, saya sebenarnya menyambut baik pengumuman KKM hari ini, bahawa mereka telah menambah baik, telah menyelaraskan sistem data makmal, semua makmal di Malaysia, bukan sahaja makmal COVID-19 kerajaan, tetapi juga sistem makmal swasta melalui sistem SIMCA. Bagi saya ini memang satu penambahbaikan yang sangat efektif, yang sangat baik, kerana ini kita tahu data dari lampangan biasanya dilaporkan secara manual, dan kita melihat ada kesannya. Ketua Pengarah tadi telah mengumumkan bahawa pada 14 Mei dilaporkan sebanyak 297,342 individu menjalani ujian COVID, dan di mana 6,819 disaring positif. Iaitu kadar positif adalah sebanyak 2.29%. Walau bagaimanapun, dengan penggunaan sistem pengumpulan data yang lebih baik ini, KKM telah mengumumkan bahawa pada hari ini, 15 Mei,
KKM telah menyaring sebanyak 424,306 individu, di mana 6,855 positif dan 417,000 orang ada negatif. Ini menjadikan kadar positif sebanyak 1.62%. Mengikut data yang ditunjukkan, sebanyak 13 orang daripada 1,000 orang di Malaysia mendapat saringan. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara di seluruh dunia, memang kerajaan Malaysia menunjukkan prestasi yang baik, tetapi bagi saya memang ada ruang untuk penambahbaikan. Kita selalu bangga dengan sistem kesihatan kita. We are prideful of kita selalu katakan bahawa sistem kesihatan di negara kita adalah terbaik di dunia. Jadi kita haruslah, bagi saya, benchmark our standards kepada negara-negara yang lebih berjaya menangani COVID-19 ini. Saya bagi contoh seperti di Singapura, 25 daripada 1,000 orang mendapat saringan. Jadi kita masih ada ruang untuk peningkatan dan penambahbaikan. Jadi ada beberapa kumpulan yang bagi saya ada risiko yang tinggi yang kita haruslah perhatikan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Lee tadi, pembawa atau carrier yang asymptomatic tersebut. Sebenarnya apabila saya sakit, saya telah didiagnos oleh COVID-19. Saya pada masa itu pun tidak demam. Saya tidak mengalami apa-apa pun gejala, tak ada simptom, saya tak demam, saya tak batuk, tak selsema. Tetapi kerana saya ada kontak rapat dengan seorang pesakit yang telah didiagnos positif, maka saya telah membuat saringan dan ujian tersebut. Jadi asymptomatic patient ini risikonya adalah tinggi. Terutamanya apabila negara kita sekarang ada perayaan yang akan datang. Seperti di Sarawak kita ada Gawai, di Sabah kita ada Keamatan dan Hari Raya di seluruh negara. Ini satu isu yang di mana kita haruslah tangani, haruslah be careful. Kerana dalam satu perayaan, penjarakan sosial ataupun langkah-langkah pencegahan yang ada susah untuk dipatuhi atau untuk memastikan mereka mematuhi penjarakan sosial tersebut. Seperti di Sarawak, kalau pada hari Gawai di rumah panjang, bagaimana mereka nak mematuhi penjarakan sosial ini, terutamanya pada musim perayaan. Jadi pada pendapat saya, memang saya bersetuju kita membuka ekonomi kita secara berfasa-fasa, tetapi pada pendapat saya, bagi musim perayaan, kita lebih baik mengetatkan kawalan pergerakan. Untuk infectious disease, memang it's always better to be on the safe side lah. Dengan apa yang saya katakan tadi, memang saringan adalah sangat penting. Namun ia hanya sebahagian daripada respon yang kita haruslah berikan. Yang satu lagi sangat penting adalah intervensi kesihatan awam atau intervention, termasuk pengesahan contact tracing dan juga quarantine dan isolation. Jadi yang penting kita juga haruslah mengintegrasikan teknologi terhadap usaha kita menangani isu ini, seperti yang dilakukan di beberapa buah negeri. Di Sarawak kita ada, di Pulau Pinang dan juga seperti yang dikatakan tadi di Selangor, di mana ada program selangkah. Jadi kalau kita lihat contoh negara-negara yang lebih berjaya menangani isu ini, ada 4 kunci atau 4 main key yang mereka amalkan, iaitu number 1, seperti saya katakan, testing, saringan, kita dapat tambah baik. Memang kita secara keseluruhan lakukan dengan baik, tetapi ada ruang untuk penambahbaikan. Number 2, contact tracing. Number 3, quarantine atau isolation intervention. Dan number 4, integration teknologi yang digunakan. Jadi saya berharap kerajaan akan memandang serius perkara ini dan juga akan implement teknologi terutamanya di seluruh negara, bukan saja tertumpu di beberapa buah negeri. Jadi saya katakan, saya pandemik ini satu sistem kesihatan dan secara keseluruhan sistem kesihatan di dunia. Namun bagi saya pandemik ini menunjukkan pentingnya kerajaan menyalurkan dan peruntukan yang lebih tinggi, bukan saja untuk hardware sistem kesihatan kita atau infrastruktur kesihatan, tetapi juga software, iaitu tenaga kerja sistem kesihatan kita. Apabila saya di hospital, saya berpeluang melihat dengan mata saya sendiri beban stres yang dilalui oleh setiap petugas kesihatan tiap-tiap hari. Mereka seperti kita. Mereka ada keluarga di rumah, ada yang ada anak kecil, ada yang orang tua di rumah. Dan setiap hari apabila mereka balik dari hospital, mereka bimbang akan menjangkiti orang yang disayangi tersebut.
Jadi seperti di Hospital Sarawak, Hospital Umum Sarawak, kita mendapat berita bahawa hampir 60 lebih petugas kesihatan telah didiagnos positif dengan COVID-19, dan ini telah meletakkan satu beban kuat kepada petugas-petugas kesihatan yang lain untuk cover tugas-tugas mereka. Kerana saya telah beritahu ada pada satu ketika hampir 40% dari petugas kesihatan tersebut terkesan akibat COVID-19 tersebut. Bukan semua kena positif, tetapi mana yang ada kontak atau ada berdekatan dengan yang pesakit tersebut, mereka semua haruslah di kuarantin. Dan apabila mereka di kuarantin, jadi tugas-tugas lain haruslah cover untuk mengambil beban tugas mereka yang lain. Dan memang mereka tidak komplain, mereka melakukan secara bersungguh-sungguh, tetapi dalam jangka masa panjang ini akan meninggikan risiko petugas-petugas kesihatan kita untuk mengalami apa yang kita panggil burnout. Dan ini tidak haruslah berlaku kerana kita haruslah memastikan petugas kesihatan kita mendapat sokongan dan dorongan yang sepatutnya, bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi kesejahteraan mental mereka, terutamanya dalam jangka masa yang panjang. Jadi kita haruslah invest, melabur, menyelesaikan beberapa masalah untuk menambah mungkin bilangan doktor dan juga petugas kesihatan di sistem kesihatan kita. Saya tahu Dr. Lee dengan Dr. Zul telah berusaha untuk menambahkan jawatan dalam Kementerian Kesihatan dan mereka telah melakukan yang terbaik, dan saya berharap kerajaan sekarang juga akan melihat dan memandang serius perkara ini, selesaikan isu kontrak doktor untuk menghargai pengorbanan dan petugas-petugas kesihatan kita. Selain itu, satu lagi pemerhatian saya, satu isu yang bagi saya membimbangkan, selain COVID-19, sebab saya masa itu saya dirawat di Hospital Umum Sarawak. Hospital Umum Sarawak adalah satu hospital hybrid di mana hospital bukan sahaja merawat pesakit COVID-19 tetapi ada pesakit penyakit lain. Jadi kita harus ingat, walaupun kita sekarang dalam pandemik COVID, penyakit lain, NCD, kanser, semua mereka tidak bercuti. Jadi banyak lagi pesakit-pesakit yang lain yang juga terkesan akibat COVID-19 ini. Kita tahu bulan Mac ini Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan satu perkeliling di mana disebabkan COVID-19, pembedahan atau prosedur elektif atau mana-mana temujanji appointment yang bukan kecemasan, not emergency, not life and death, haruslah ditunda untuk mengurangkan jangkitan di hospital atau juga untuk mengoptimalisasikan kerja di hospital. Saya memang memahami sebab perkeliling tersebut dikeluarkan, prinsip perkeliling tersebut. Namun kita tidak dapat menafikan kesahnya terhadap prognosis ataupun kesan kepada penyakit-penyakit lain. Ada sebuah kajian saya telah membaca pada semalam sebenarnya. Ada satu kajian menjangkakan sebanyak 152,000 pembedahan elektif telah ditunda. Dan yang ada yang cancel, ada yang dibatalkan, dan ini akan menyebabkan satu backlog of elective surgery atau procedure sehingga 11 bulan. Jadi kajian tersebut adalah COVID Search Collaborative dan dia telah dipublish di British Journal of Surgery. Ia telah menunjukkan juga data dari Malaysia. Saya membaca dalam bahasa English. The overall surgery cancellation rate in Malaysia is about 71%. And the surgeries most subject to cancellation were those of benign disease, 81.5%, followed by cancer surgery, 41%, and obstetrics, 26.1%. Jadi ini salah satu lagi sebab kenapa kita haruslah mengukuhkan sistem kesihatan kita, kerana pandemik COVID bukan pandemik yang terakhir yang kita akan lalui, dan kita tidak mahu disebabkan apa-apa pandemik yang kita lalui, orang pesakit-pesakit lain akan meninggal, laki-laki yang meninggal disebabkan penyakit lain akan meningkat. Jadi kita haruslah meningkatkan kapasiti sistem kesihatan kita supaya kita dapat merawat kedua-dua, COVID-19 atau mana-mana pandemik yang ada, dan juga memastikan pesakit-pesakit lain juga mendapat quality of care yang mereka berhak untuk mendapat. Jadi saya memang berharap kerajaan akan melihat beberapa isu ini dan menanganinya dengan secara menyeluruh
dan holistik. Terima kasih. Ini sedikit sahaja pandangan dan ulasan saya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Dr. Kelvin Yee. Kita kena ada macam dekat parlimen kan, macam timer. Tit 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 tit. Dah tamat. Jadi tadi banyak yang disebut ya, dan saya rasa saya pun tak nak lengahkan masa. Kita sangat bernasib baik sebab malam ni kita ada bersama-sama kita Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, mantan Menteri Kesihatan yang kita ingat berada di barisan paling hadapan, dan pada waktu itu rakyat Malaysia beranggapan beliau very cool, very calm, very stable pair of hands untuk bantu kita mengatasi masalah COVID-19 ni. Jadi beliau sekarang berkhidmat juga dalam Selangor Task Force on COVID-19, dan kita jemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad untuk memberikan pandangan beliau tentang keadaan pada waktu ini, serta apakah yang boleh kita what should we be prepared for, bagaimanakah imajinasi kita menjelang kebiasaan baru. Dipersilakan Dr. Zul. Unmute Dr. Zul. Baik. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Fahmi Fazil dan kawan-kawan rakan-rakan Yang Berhormat Dr. Buncay dan juga Dr. Kelvin Yee, Yang Berhormat pada Kuching, dan semua penonton-penonton yang bersama kami pada malam ini. Saya mulakan dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Ramadan Mubarak, salam 10 hari yang terakhir. Ya, orang politik ni dah 10 hari terakhir pun nak berceramah juga, dia kata. Tapi insya-Allah dalam rangka ibadah juga, dari sudut satu perkara perkongsian ilmu fardu kifayah ya, untuk kita menjaga nyawa dan juga menjaga harta benda, itu adalah antara dua tujuan dan maqasid syariah ya. Menjaga nyawa, hifzul nafs, dan juga hifzul mal, menjaga livelihood dan harta dan kehidupan ya. Itu adalah antara perkara yang penting dalam yang diangkat oleh 5 kemestian syariah itu. Jadi jangan ambil ini sebagai satu yang sifatnya mundane ataupun sekular ya. Itu satu silap faham kalau kita menganggap begitu. Jadi kalau rangka kita itu adalah dengan artinya untuk menjaga perkara-perkara yang diangkat oleh syariah itu dalam rangka ibadah juga kita pada malam antara 10 yang terakhir ini. Baik, panjang saya punya mukadimah tu. Saya mendengar dengan teliti dan tekun kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang mendahului saya tadi, sangat baik huraian mereka, diskurs wacana mereka, dan saya kira saya tidak mau mengulang ya perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh mereka. Lalu mungkin Yang Berhormat Fahmi ya, saya mengambil sedikit kebebasan atau keselesaan untuk tidak terperangkap dalam rangka hanya berbincang tentang kita di Malaysia, tetapi mungkin saya ambil perspektif yang lebih sifatnya global ya, yang sekaligus mengingatkan saya akan pandemik moden yang terkini ini, yang merupakan asset by Bill Gates sebagai the modern pandemic ya, yang kita diingatkan bahawa ia telah sebenarnya menginfeksi, jangkiti 4 juta manusia di seluruh dunia ini, seantero dunia, dan mempunyai ataupun melibatkan kematian seramai hampir 280,000 ya. Kita di Malaysia ini dalam kaun yang terakhir tadi itu adalah 6,855 yang positif COVID, dan kematian setakat ini 112 ya. Jadi dengan kata lain ia bukan satu yang kecil, ia merupakan satu yang sangat tragis ya, mengorbankan jiwa, dan tidak bercakap tentang bagaimana pula kesan dan impaknya terhadap ekonomi global, dan terutama negara-negara dunia ketiga dan dunia membangun. Kalau dunia maju OECD dengan izin pun, dunia pertama, Eropah, Amerika, ya, Jepun dan semuanya tersungkur ataupun saya istilahkan dengan on their knees dengan izin, yang melutut
dalam peperangan menangani serangan makhluk sangat raksasa, kalau boleh saya sebutkan begitu, yang halus begini, invisible dan seni ini, tetapi nampaknya akhirnya dalam kemuncak ya kehebatan tamadun manusia ya dengan teknologi seumpama ya artificial intelligence, robotics, segalanya, ya machine learning dan sebagainya, bersekali dengan kemajuan perubatan sains ya, dan life sciences itu, akhirnya manusia terpaksa akur dan hampir ya ditundukkan dengan hanya mampu berkurung. Ya, itu sangat pada saya dengan istilah dengan dalam kurungan sangat mengaibkan tamadun manusia ini. Ya, jadi di situ kita terpaksa mengakui dan menginsafi bahawa betapa kerdilnya manusia ini. Ini pentingnya untuk kita dalam 10 Ramadan yang terakhir ini juga mengambil keinsafan dan kesedaran. Betapa kita masih lagi perlu banyak belajar dan berkongsi dan bersedia untuk berkongsi ilmu secara telus, secara jujur, ya, supaya jangan berlaku satu negara bermula di Hubei, Wuhan, kita di Eropah, di Amerika gelak ketawa, dan akhirnya kita juga tersungkur dan melutut ya dengan serangan SARS-CoV-2 ini, dengan pandemik COVID-19 ini. Ini satu perkara yang saya ingin sebutkan sebagai mukadimah ya. Dan apakah andainya kembali didatangi dan kembali hadir ya sama ada coronavirus ataupun yang jenis yang lain ya, rotavirus, adenovirus dan sebagainya ya, makhluk Allah ini, apakah kita akan sekali lagi ya terpaksa berdepan dengan pendekatan nothing more than, maaf kalau saya boleh sebutkan dengan bahasa yang lebih mudah, dengan pendekatan menangani hanya secara berkurung ataupun mengambil perintah kawalan pergerakan dalam konteks Malaysia, which is to me an extreme social distancing ya, bukanlah lockdown seumpama curfew yang 100% di negara China. Jadi ini akan menjadi cabaran seluruhnya community global dan community saintifik ya, yang sepatutnya ya menzahirkan satu keupayaan ya menangani serangan SARS-CoV-2 ini dan juga apa jua mutantnya ya, dalam waktu-waktu ke depan ini. Itu nokta saya pertama ya, menginsafi betapa kita perlu berkongsi dan sejujurnya mesti punya humility ataupun sifat ya rendah diri itu untuk mengakui bahawa kita saling memerlukan, kerana dalam dunia yang menjadi satu global village ini, kita saling memerlukan ya bantuan dan sokongan dan perkongsian ilmu, scientific, clinical research, ya epidemiologi dan segalanya. Baik. Lalu nokta saya sebagai seorang pengurusi task force Selangor pastinya setelah meninggalkan KKM ya, yang pada waktu itu saya mesti akui, orang semua tahu bahawa ketika itu adalah tahap pertama ya, 3 cases daripada Wuhan itu ya, travelers yang ada hubung kaitnya dengan China, khususnya di Wuhan, datang melalui Singapura itu, sehinggalah saya meninggalkan pada 24 Februari KKM itu. Saya kira masih lagi dalam apa yang diistilahkan sebagai the early containment. Ya, kami di KKM ketika itu sangat jelas bahawa kita telah bersedia dengan fasa-fasa gerak kerja kita ataupun fasa-fasa strategi kita, dan pada early period itu kita anggap itu sebagai the early containment, the late containment, dan kita bersedia untuk melakukan mitigasi, dan mitigasi itu bermula dengan kluster tablik. Jadi ada lagi kawan-kawan dalam sosial media ni kerap menuduh saya, kenapa tidak lockdown pada awal. Ya, saya minta maaf lah, peperangan coronavirus ini, SARS-CoV-2 ini, seperti mana juga peperangan yang lain, perlu ada strategi. Dan strategi itu mesti sesuai, yang dengan istilah right strategy for the right time. Jangan ulang-ulang kelemahan kami ketika itu, kerana tidak mengharamkan tidak lockdown, tidak cordon, itu tidak sesuai pada tahap itu.
saya sekali lagi ingatkan, seperti mana yang telah dua kali diterangkan oleh Datuk KPK, ya, kenapa kita tidak boleh mengadakan tindakan-tindakan itu pada tahap awal. Jadi untuk terus ketika setelah kita perhatikan, kita saksikan ataupun satu yang diistilahkan sebagai the acceleration phase, ya, ketika berlakunya kluster daripada UDA, daripada Khazanah itu dan seterusnya daripada perhimpunan tabligh itu, masa ketika itulah, ya, layak dikenakan langkah late containment ataupun sudah kepada tahap mitigasi itu. Lalu kita mengenakan kepada ketika itu pun pada awal lagi kita telah meramalkan akan datang waktu itu. Dan pada ketika itu saya sangat menyokong atas bukan total lockdown, saya tidak mengistilahkan itu sebagai total lockdown. Ia merupakan satu pada saya an extreme measures of social distancing di mana diharamkan perjumpaan-perjumpaan gathering besar-besar, perhimpunan-perhimpunan itu, dan termasuklah juga tidak diizinkan pergerakan, ya, bukan seperti total curfew yang mana kita dihantar makanan, itu adalah total lockdown seperti Wuhan, ya. Apapun mustahaknya, objektifnya adalah untuk, ya, kita tahu untuk terus, ya, melandaikan epid curve itu dan mengurangkan ataupun memutuskan transmisi virus itu. Dan yang paling penting strateginya, ini kita faham, strategi peperangan virus SARS-CoV-2 ini, selama tidak ada vaksin, selama tidak ada drug antiviral, akan mengambil pendekatan apa? Kemenangan itu adalah bila? Kemenangan itu ditakrifkan dengan keupayaan kita menangani penularan supaya ia tidak menjejaskan fasiliti-fasiliti kita, kesihatan kita, hospital kita, khususnya di ICU kita, khususnya dalam equipment seperti ventilator kita, supaya ia tidak overwhelm, orang kata, ia tidak sampai sesak sehingga kan ada yang tidak mendapat ventilator apabila perlu pada intubation dan sebagainya. Jadi itu yang dikatakan kemenangan, maknanya kita sentiasa mengurus incident ataupun mengurus kes-kes positif itu, terutamanya kes-kes yang dia ada 3, ya. Yang ada kena infeksi itu dia ada mild to moderate, dia ada serious, dan yang serious itu dia akan akhirnya masuk dalam ICU, dan daripada ICU itu ada yang akan memerlukan ventilation, intubation, sebagainya, dan daripada situ ada 1-2% yang akan meninggal, ya, the mortality rate itu. Jadi itu ringkasnya yang telah berlaku, dan saya terus mengingatkan kita bahawa apabila saya berpindah menjadi pengurusi STFC, dan saya sangat bertuah kerana bersama-sama saya, ya, adalah infeksi ataupun infectious disease expert, ya, ataupun pakar-pakar penyakit berjangkit, ya, yang bersama saya, tim saya juga dulu adalah ya, mereka bertugas di KKM, seumpama Dr. Christopher Lee, Dr. Fazila, ya, dan juga I'm also privileged to have my former HAC member, ya, lembaga penasihat kesihatan saya semasa di KKM, Profesor Adibah, Dr. Adibah, dekan fakulti perubatan Universiti Melaya, yang juga adalah seorang pakar infectious disease, ya, pakar penyakit berjangkit, dan juga kawan-kawan lain yang Dr. Wei On, ya, dan juga dengan berbekalkan semua ini dengan Dr. Helmi, ya, our data scientist, medical doctor who is also a data scientist, yang melakukan program-program selangkah itu. Jadi ringkasnya apa yang nak saya sebutkan, STFC membawa pendekatan, saya sangat jelas bahawa, ya, saya terpaksa patah balik, saya sangat jelas bahawa tugasan kesihatan adalah sebenarnya tugasan federal, ya, dan the Ministry of Health atau KKM itu bertugas menjaga, the custodian of health, yang menjaga seluruhnya kesihatan seluruh Malaysia, dan kita di peringkat negeri hanya bertindak untuk komplement dan suplemen lah, untuk menambah baik dan menambah pendekatan-pendekatan yang untuk kami perbaiki, ya, dari sudut menangani penularan virus ini. Jadi kami sangat jelas, ya, bahawa tidak ada percanggahan dan pertentangan tugasan dan sebagainya. Justru kerana itu kami melihat kepada bagaimana kami menambah nilai itu. Di situlah datangnya program-program kami, dan kita tahu Selangor, dia mengatakan, apalah STFC
Selangor paling teruk, paling banyak insiden. Saya ingat itu kurang tepat ya kalau kita anggap sebab apa, kalau kita ambil ukuran itu bukan hanya jumlah, ukuran itu mesti dilihat apa yang diistilahkan sebagai kadar infeksi pada setiap population ya, ataupun infection rate per capita per population. Jadi kalau kita ambil dari sudut ukuran itu bukan saja jumlah kumulatifnya saja, tapi per infection rate per population itu pastinya Putrajaya 0.76 per population ya, KL 0.69 pada infection rate per population. Negeri Sembilan 0.41, barulah datangnya Selangor 0.21 yang bersekali berkongsi mata tangga dengan Melaka 0.21 juga. Ya, dan Sarawak menyusul kemudian 0.18. Jadi salah kalau kita kata Selangor tu sebab apa? Sebab population kita tu tinggi. Ya, population kita 6.5 juta. Maka dengan kata lain juga saya ingin tekankan bahawa sifatnya penyakit ini dia adalah sekaligus berkadar langsung dengan kadar kependudukan ya, atau dengan izin kalau boleh saya sebutkan, is a function of density of population. Dan bukan saja density, bukan saja kepadatan population, tetapi lebih mustahak daripada itu adalah ia berfungsi langsung dengan, dia berkadar langsung dengan urbanisasi satu negeri itu ataupun satu negara itu. If it is more, kalau ia lebih sifatnya interaksi manusianya ya, dari sudut urbanisasinya ya, sama ada ya, kalau kita tengok dalam di Lembah Klang contohnya, industrinya, pengangkutannya, tapak-tapak binaannya, mallnya, hypermarketnya, pasar burungnya, tentunya lebih banyak manusia berinteraksi di situ, dan di situlah berlaku transmisi ya, berbanding dengan negara-negara negeri-negeri di pantai timur ataupun di negeri-negeri utara ya. Jadi itu kita kena faham. Apapun saya telah terangkan bahawa kami berdepan dengan cabaran yang sangat besar di Selangor. Lalu itulah sebabnya kami mengambil pendekatan, dengan izin, dengan minta maaf kalau saya sebutkan perkara ini sikit, kita berteraskan tindakan kami, perancangan kami berdasarkan scientific pendekatan atau pendekatan sains dan pendekatan data science ataupun big data analytics ya, di mana kita gunakan ya, kita memanfaatkan AI ataupun artificial intelligence, big data analytic data besar ini untuk membuat apa yang diistilahkan hari ini juga digunakan oleh KKM, ya, apa yang diistilahkan sebagai the target community testing. Ya, kita tak boleh hanya tembak secara rawak gitu je, tetapi kita ada cara kita mendekati testing ataupun saringan itu supaya kita akan dapat mengambil pendekatan LQAS dan mengambil pendekatan randomized juga tu, kita akan dapat menumpu, berfokus kepada sasaran untuk mengesani cases yang sama ada asymptomatic ataupun pre-symptomatic, dia belum bergejala tapi dia sebenarnya dia tak ada simptom, sebenarnya dia juga adalah carrier ya, pembawa, dan kita dapati ini adalah sangat berbahaya. Jadi itulah pendekatan kami, di samping kami menekankan aspek pendidikan, kesedaran, sebab di Selangor juga dengan kata lain kita punya pendudukan yang agak diverse di bandar, di pinggir bandar dan di luar bandar. Jadi yang di bandar ni mungkin ada akses kepada informasi, maklumat ya, dengan internet, tetapi di luar bandar itu untuk kita menerangkan tentang ini sangat mustahak ini. Peperangan ini adalah peperangan yang mesti difahami. Kenapa cuci tangan ni? Kenapa kena cuci tangan dengan sabun ni? Dan hingga hari ni ada orang tak tahu kenapa cuci sabun. Cukuplah dengan cuci tangan dengan air ya. Sabun sebab ya, virus ini dia adalah satu virus yang sifatnya single stranded RNA yang punya sifat entitinya tu dia ada dua lapisan lemak di luar, dan lemak inilah hanya akan dapat kita inactivate, kita mati. Dia nak kata mati ni, virus ni sebenarnya perbincangan sama ada virus ini hidup atau mati pun satu polemik yang sudah sekian lama, tetapi apabila kita menggunakan sabun ya, kalau sabun dengan lemak, then you can
kita boleh inaktivasikan virus ini. Sebab tu pentingnya kepada sanitizer, pentingnya kepada sabun. Jadi perkara-perkara ilmu ini, maklumat ini mesti diterangkan. Dan itulah pada tahap pertama mengapa kami telah mengambil banyak guidelines, banyak bahan-bahan yang kita keluarkan, SDFC keluarkan, dan itulah kita menggunakan social media kami, Facebook kami, Instagram kami, Twitter kami untuk membuat pendidikan dan penerangan dan pencerahan, penjelasan kepada warga Selangor khususnya dan seluruh negara. Jadi di samping itu kami telah juga memperkenalkan dengan sikit pendekatan teknologi, apa yang dikatakan sebagai selangkah memasuki era IR 4.0 itu. Kami sangat memahami keterbatasan kontak tracing secara manual, secara ingatan. Ingat tak begini tadi jumpa siapa, itu cara yang agak sangat tradisional ya. Jadi kami sangat mahukan teknologi untuk diangkat ataupun dimanfaatkan. Lalu kita datang dengan apa yang dikatakan sebagai satu pendekatan yang sangat memanfaatkan teknologi. Bukanlah canggih sangat, it's not the Bluetooth teknologi, tetapi cukup untuk kita dapat berdaftar, dapat pemilik premis berdaftar, dan dengan kita punya sesawang kita, lalu dengan itu kita mengimbas dengan menggunakan kamera kita punya phone dan kod QR kita itu, dan apabila berlaku jangkitan kita boleh dapat kembali untuk akses log masuk tadi, dan kita akan segera dapat tanpa kita ini penting, tanpa kita mengambil pendekatan untuk mendapat maklumat lebih daripada itu. Itu ada satu sikit pertikaian dari sudut privacy, data privacy, dari sudut kita pula boleh memantau setiap perjalanan gerakan seorang, itu sudah bukan dalam konteks selangkah. Selangkah hanya untuk contact tracing. Apabila berlaku itu, sebab kita dah masuk, waktunya kita tahu bagaimana kita, dan kita setiap premis yang kita masuk kita imbas. Jadi kita hanya untuk contact tracing, bukan untuk perkara-perkara yang selain daripada itu. Dia banyak ni, data trial ini adalah sangat besar dari sudut politik, dari sudut political war dan juga commercial war, entity ataupun gerasi bersaing dan boleh menggunakan data-data ini untuk manfaat dan menjatuhkan orang lain. Itu bukan. Selangkah ini sangat honest, sangat jujur, hanya untuk contact tracing. Jadi itu kebanggaan kami penggunaan teknologi, dan saya tekankan sekali lagi, kita terus memberikan penerangan-penerangan ini sangat penting dari sudut testing, dari sudut bagaimana pakar-pakar dalam SDFC memberikan membantu dan memberikan cadangan-cadangan policy, sama ada policy on testing policy, on tracing policy, on disebutkan tadi testing, contact tracing, isolation, integration. Tapi jangan lupa, last itu mesti people. People must come with education, pencerahan. Dan sekarang ini lebih mustahak untuk memahami apa yang diistilahkan sebagai memahami, bukan saja memahami, membudayakan norma-norma baru. Seumpama telah pun kita punya banyak guidelines, especially untuk buat home businesses dan sebagainya, untuk setting-setting gerakan manusia ini, segala interaksi manusia, kegiatan manusia ini, commercial, domestic, dan segalanya, industri, pembinaan, tempat-tempat pembinaan, ini semua adalah tempat-tempat high risk group yang kita ada, high risk setting yang kita tujukan apa yang dikatakan sebagai target community testing kita. Saya panjang sangat ni, terlalu banyak nak saya sebutkan. Saya rasa begitu saja dahulu. Mudah-mudahan ada baiknya dan saya boleh bersama dengan kawan-kawan untuk memberi sedikit sebanyak pandangan kalau ada Q&A yang disusuli. Terima kasih Yang Berhormat Fahmi. Sorry for the length, sikit panjang uraian saya. Terima kasih Dr. Zul. Ada nokta dia. Yang kita kasihi dan kita sayangi, dan saya rasa ramai yang rindu. Susah kita nak jumpa seorang mantan Menteri Kesihatan yang saya rasa approach is very I wouldn't say academic, tapi knowledgeable ya. Tak ada formula ISWAM, tak ada 15 negeri 500 negara, tak ada macam tu. Jadi soalan pertama saya nak pergi balik kepada Dr. Lee, Dr. Lee. Jadi Dr. Lee,
we know menjelang 9 hari bulan Jun ini, bukan 9 hari bulan Jun, tapi 20 Ahad, insyaAllah Ahad depan, kita akan sambut Hari Raya Aidilfitri. Dan ramai yang akan ambil peluang ini untuk pergi kunjung sanak saudara, dan kalau di kawasan bandar dan kawasan tempat-tempat macam Rumah Panjang contohnya, mungkin keadaannya agak sesak. Jadi boleh tak Dr. Lee bagi sedikit pandangan tentang guideline yang diberi, dan bila masa kita lihat Tan Sri Jamilah juga ada masukan, beliau merupakan penasihat on public health kepada Perdana Menteri. Tan Sri Jamilah sendiri telah memuat naik satu post di Twitter yang mengatakan beliau akan tutup rumah, ya. Tahun ni hari raya dia tak akan jemput sesiapa untuk datang ke rumah dia. So apa pandangan Dr. Lee? Is it a matter of adakah guideline yang diberikan itu terlalu longgar? Is it an issue of communication? Apakah yang akan, macam mana kita nak kuat-kuasakan? Adakah semua rumah-rumah juga diminta untuk ada pen and paper untuk orang isi waktu mereka sampai dan sebagainya? Apa pandangan? Saya rasa ada beberapa isu berkenaan dengan ini. Yang pertama, dari segi komunikasi kita lihat ada kekeliruan dari pihak kerajaan. Apabila Jamaah Berhormat Perdana Menteri umumkan boleh raya, boleh 20 orang berkumpul, ini telah memberi I think kepada pasukan kesihatan mereka memang sangat memang ada alasan kenapa kita tidak boleh biarkan berkumpul 20 orang. Cuba kita bayangkan, kalau wabak ini masih ada dalam komuniti, sekiranya ada satu family yang ada jangkitan walaupun tidak ada simptom, dan mereka menjarahi mungkin 20 keluarga dalam 2 hari raya tersebut. Jadi ada kemungkinan kedua 20 keluarga itu akan dijangkiti oleh COVID-19. Jadi apabila nak buat contact tracing dan seterusnya, ini jangkitan akan agak meluas dan sukar untuk dikawal. Jadi selagi kita tidak boleh hampir menghapuskan jangkitan tersebut, kita masih perlu amalkan jarak sosial. Jadi saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh KPK bahawa walaupun boleh menjarah, tetapi mesti juga amalkan jarak sosial, sanitasi dan sebagainya. Seperti mana kita mengunjungi, kalau kita mengunjungi Maxis ke Telekom ke Jabatan Kerajaan, kita menjarahi semasa hari raya pun kita perlu anggap itu satu business entity yang kita amalkan untuk elakkan. Jadi ini yang saya nak tekankan sekali lagi. Message daripada kerajaan mesti konsisten, jelas, tidak bercanggah. Ini penting apabila sampai crisis management. Sebagai contoh lagi, sama ada nak pakai topi muka ke tidak. Hari itu saya dengar Ismail Sabri kata tak payah pakai topi muka apabila tidak ada simptom. Ini cerita lama lah. Sebab sekarang kita lakukan PKP kerana ada significant community transmission. Ini bermakna orang ramai di luar ada kemungkinan membawa virus tersebut. Sebab itu kita lakukan PKP. Jadi adalah penting apabila kita di tempat awam mesti pakai topi muka. Bukan setakat untuk protection, tetapi lebih kepada untuk mengelakkan virus itu menyebar daripada orang yang pakai yang mungkin asymptomatic, pesakit yang asymptomatic. Jadi
this one Barat tidak seharusnya menjadi isu yang kelirukan menteri. Jadi apabila saya lihat dari segi krisis wabak COVID-19 ini, sejak kita lakukan PKP, memang kesilapan dibuat, itu biasa. Tetapi sudah begitu lama, tetapi masih ada simple mistake yang mereka lakukan. Ini tidak seharusnya berulang. Jadi dari segi message untuk Hari Raya saya cadangkan, I think we should follow Jamilah, Dr. Jamilah, pakar dalam epidemiologi. The best is you try to avoid visiting. In case kalau you bawa kuman, sama ada you bawa kuman kepada orang lain ataupun you bawa kuman daripada orang lain kepada rumah anda sendiri. So I would suggest stay at home for this raya. Thank you. Terima kasih Dr. Lee. Jadi sebelum saya bawakan soalan seterusnya kepada Dr. Kelvin, saya nak sebut sikit kita akan insya-Allah malam esok dan hari Ahad malam Isnin juga akan adakan siri e-ceramah malam esok bertajuk Undi Tak Percaya. Saya rasa ramai yang mungkin akan bertanya. Memang kita tahu pada waktu ini sidang ataupun sesi parlimen hanya untuk mendengar titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tetapi ada sedikit mungkin maklumat yang boleh kita kumpulkan daripada beberapa pimpinan. Malam esok kita ada Datuk Seri Saifuddin Nasution, kita ada Yang Berhormat Khalid Samad, Yang Berhormat Liu Chin Tong, juga Yang Berhormat Datuk VK Liu ya, daripada Warisan, dan kita sedang mengesahkan insya-Allah seorang wakil daripada Bersatu ya, dan ini penting kerana yang kita bincangkan malam ni walaupun tidak bersifat politik tetapi bersangkut paut juga dengan keperluan kita sebagai ahli-ahli parlimen. Semua yang ada yang bagi ceramah ataupun bagi pandangan pada malam ini adalah ahli parlimen. Dan fungsi parlimen itu nak tak nak adalah untuk membincangkan hal yang dihadapi oleh rakyat dan untuk menangani dengan cara yang menyeluruh, dengan cara yang terbaik, cara yang terbuka, efisien, kita perlu melalui parlimen. Jadi insya-Allah malam esok jam 10 malam kita boleh ikuti ya, penyampaian, penjelasan ya, daripada para pimpinan, dan insya-Allah hari Ahad malam Isnin kita akan cuba bawakan pimpinan utama Pakatan Harapan, Warisan dan Bersatu, insya-Allah ya. Jadi soalan kepada Yang Berhormat Dr. Kelvin ya. Tadi saya sebut pasal parlimen dan memang ada yang berpandangan walaupun waktu COVID ya ini sedang melanda, perhaps there are some ways for us to continue sidang parlimen ya. Boleh tak Yang Berhormat Kelvin Yee mungkin bagikan pandangan sikit, why is it important in the context of COVID-19 sekarang ni for parliament to be in session? Apakah keperluan kita untuk meneruskan sidang parlimen, dan kalau kita tak boleh hadir secara fizikal, what are some ways ya that we should be supaya isu COVID ni bukan sahaja pihak kerajaan tetapi juga yang merupakan pihak kerajaan adalah eksekutif tetapi juga legislatif ya, juga boleh mainkan peranan untuk membantu memerangi wabak COVID-19. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Fahmi atas soalan yang penting tersebut. Memang saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya. Saya dari Kuching, Sarawak. Jadi untuk datang untuk persidangan parlimen untuk kali ini, saya terpaksa mengambil penerbangan dari Kuching ke Kuala Lumpur pada 13 hari bulan. Kerana kita tahu disebabkan PKP B ini, penerbangan adalah terhad, adalah sangat limited. Kita cuma hampir seminggu sekali saja. Jadi disebabkan kita kena jalani ujian saringan di parlimen hari ini dan semalam. Saya telah terbang ke sini pada 13. Harga tiket saya adalah hampir RM2,000. Lepas tu saya kena tinggal di sini untuk 8 hari kerana the next flight balik ke Kuching adalah pada 21 hari bulan ini. Dan
that flight ticket is also very limited. Jadi ada rakan-rakan sejarah saya yang tidak dapat membeli tiket tersebut. Mereka terpaksa tinggal lebih lama di KL. Jadi kita semua haruslah melalui semua itu. Apabila saya balik ke Kuching lagi, saya kena di kuarantin 14 hari. Jadi kita kena melalui semua proses tersebut untuk menghadiri satu persidangan untuk mendengar satu ucapan dari Yang di-Pertuan Agong. Bagi saya, jika kerajaan akan membelanjakan betapa banyak sumber atau resources yang tersebut, kita seharusnya mengoptimalisasikan atau make full use of parliamentary session untuk meluluskan beberapa bagi saya undang-undang yang sangat penting, terutamanya pada musim COVID. Kita harus ingat bahawa COVID bukan saja satu krisis kesihatan tetapi juga satu krisis ekonomi. Apabila Perdana Menteri telah mengumumkan bantuan prihatin nasional tersebut, beliau telah mengatakan hampir 250 bilion ringgit diperuntukkan. Jadi kita haruslah melihat secara terperinci, kita haruslah ada peluang untuk scrutinize undang-undang tersebut, supplementary bill tersebut, dan untuk memastikan dari mana duit tersebut datang dan apakah peran kerajaan untuk jangka masa panjang mana kita dapat pulih daripada COVID ini. Kalau kita melihat beberapa contoh di negara lain, negara jiran kita Singapura, sejak kes COVID ditemui di Singapura, parlimen mereka sebenarnya telah bersidang sebanyak 15 kali. Mereka telah mengintegrasikan teknologi teleconferencing. Malah di Singapura mereka telah meluluskan satu undang-undang di mana mereka dapat berfungsi sebagai parlimen walaupun pada musim COVID ini, dan mereka telah meluluskan beberapa undang-undang yang penting seperti the COVID-19 Temporary Measures Act, di mana ia akan melindungi orang awam atau mana-mana pihak yang disebabkan COVID ini, mereka tidak dapat memenuhi butiran atau isu dalam kontrak yang telah disetujui sebelum ini. Jadi kita tahu kesan ekonomi terhadap orang ramai disebabkan COVID ini memang akan tinggi. Banyak bisnes, banyak urusan kontrak akan terkesan disebabkan itu. Jadi kita haruslah melindungi orang pada masa ini. Jadi banyak lagi contoh undang-undang yang sangat penting. Dan kalau kita tak boleh tunggu sampai bulan Julai yang dikatakan jadual parlimennya seterusnya. Kalau kita tunggu sampai Julai, lepas tu walaupun diluluskan di parlimen, kita haruslah tunggu sampai undang-undang itu pergi ke Dewan Negara. Mengikut jadual, Dewan Negara hanya bersidang pada bulan September. Jadi apabila pergi ke Senate atau Dewan Negara, jadi paling seawal-awalnya undang-undang yang penting tersebut dapat digazet, dapat diluluskan cuma mungkin hujung bulan September atau Oktober saja. Jadi dalam masa ini, dalam period ini, jangka masa ini, adakah pekerja-pekerja, sesiapa yang terlibat dalam kontrak ataupun yang terkesan daripada virus ini, adakah mereka mendapat perlindungan dari undang-undang yang sepatutnya? Jadi bagi saya, the virus waits for no one. Jadi banyak undang-undang haruslah dibahaskan, dibentangkan dan diluluskan secepat mungkin. Jadi oleh itu sidang parlimen adalah sangat penting dan sepatutnya is considered as essential service. Jika PKPB dapat dilaksanakan, banyak industri, banyak sektor ekonomi dapat dibuka. Kenapa persidangan parlimen tak dapat berlangsung? Dan bagi kami yang datang dari Sabah dan Sarawak, jika untuk datang mendengar satu ucapan, kita boleh mendengar melalui Zoom meeting atau melalui TV saja. Ya, terima kasih saudara Fahmi. Terima kasih Kelvin. Jadi ni soalan yang terakhir sebab kita dah hampir ke penghujung. Jadi Dr. Zul, kita lihat ya ke depan kesan COVID-19 ni kepada sistem kesihatan awam khususnya, dia sebenarnya dalam kebiasaan baru ataupun new normal ni, bukan sahaja sistem kesihatan awam itu yang akan terkesan. Sekarang kita lihat sistem pendidikan contohnya. Cuba bayangkan pelajar-pelajar, anak-anak murid yang baru mula sekolah di permulaan tahun ini
mungkin sepanjang tahun ini tak boleh pergi ke sekolah. Mereka dalam tingkatan 5, tingkatan 6, mereka boleh pergi ke sekolah. Universiti-universiti semua menjalankan e-kuliah. Jadi ini baru satu sektor. Dan kita lihat sektor perhotelan contohnya, completely, bahasa Inggeris dia eviscerated. Completely eviscerated. Ramai yang hilang kerja, ramai yang kena potong gaji, ada yang komplain pada saya di Lembah Pantai, ya, contohnya. Dulu kerja 4 minggu sebulan, sekarang ni kerja 3 minggu sebulan sahaja. Gaji pun kena potong. Ada yang tak dapat gaji sejak bulan Mac. Jadi maksudnya, the new normal ni, kebiasaan baru ni, kita selain daripada berhadapan dengan keadaan di mana wabak COVID-19 ni akan terus kemungkinan besar kekal dalam komuniti, tapi komuniti kita juga tidak akan kekal seperti dahulu. Banyak perkara yang akan berubah. Boleh tak Dr. Zul, ya, mungkin bagikan sedikit pandangan, apakah prinsip-prinsip yang perlu diutamakan oleh pihak kerajaan? Kerana kalau kita lihat, Kerajaan Negeri Selangor sebagai contoh lebih ke hadapan dari segi mengatur perancangan. Ya, kalau di Kuala Lumpur contohnya masih bercakap tentang Bazar Ramadan. Di Selangor dari awal kata no, tapi kita akan usahakan Bazar Ramadan. Maksudnya mindset itu berbeza. Jadi apakah pandangan Dr. Zul, mindset change yang perlu ada di Putrajaya dan juga di negeri-negeri, ya, untuk kita berhadapan dengan kebiasaan baru yang sudah pasti kesannya kepada kehidupan di Malaysia, everything is going to change. Unmute harapnya. Ya, maaf, boleh ya? Ya, saya terus cuba menjawab. Ya, pertamanya saya ingin tegaskan seperti mana telah ditegaskan oleh WHO bahawa SARS-CoV-2 akan bersama kita mau tidak mahu dalam satu jangka yang panjang, jatuh jangka waktu yang panjang, ya. Bermakna dengan kata lain, it will be a long haul, a very long haul. Dengan kata lain, kita tidak akan dapat membantras, ya, SARS ini. Paling tidaknya sebelum datangnya vaksin ataupun antiviral drug yang khusus untuk, ya, menangani virus ini. Itu pertama. Kedua juga, kita dengan saya dalam SDFC, rekan-rekan saya mengingatkan kepada Menteri Besar, Yang Berhormat Menteri Besar Selangor dan juga seluruhnya lah negara, bahawa we are anticipating, seperti mana juga disebutkan oleh Datuk KPK, potential outbreak, ya, yang disebutkan oleh Yang Berhormat Dr. Lee seperti tadi. The virus is in our community, there will be sporadic cases, human-to-human transmission yang ini akan ada dalam community, dan tergantung pada sejauh mana kita menjaga, ya, segala yang kita telah pun disebutkan, ya, sebagai amalan-amalan kebersihan, ya, hand washing, sanitizers, social distancing, jaga jarak fizikal kita, dan juga segalanya lah, terutama kalau kita, ya, dari segi memakai topeng muka dan sebagainya. Ya, semua ini akan menentukan sejauh mana kita tidak dikenakan MCOs ataupun EMCOs, ya, di peringkat mukim ke distrik ke ataupun di taman-taman, ya, tergantung kepada sejauh mana amalan-amalan kita dan kita budayakan semua ini. Nah, lebih besar daripada itu, memandang kepada negara dan memandang kepada dunia, semacam SARS-CoV-2 ini memaksa kita untuk memasuki era IR 4.0 ini secara paksaan kalau kita tidak bersedia lagi. So we have to embrace technology, as to embrace, kita mesti mendakapi dan membudayakan segala penggunaan yang disebutkan sebagai the digital era, digital teknologi, sama ada bukan saja health, online digital health, tetapi kesemuanya, education kita, dan terutama education dan segala yang dapat kita manfaatkan dari seginya
ia bersifat online, bersifat commercial, bukan saja transaction, tapi segala-galanya yang andainya dapat dilakukan secara online, secara bukannya offline, ya, maka dengan dapat dielakkan face to face, ia mesti satu yang dimanfaatkan. Dan di sini jugalah the new area of growth in commerce, in the new economic growth area adalah teknologi yang akan memberdayakan, that will empower and that drive the new mode of segala human activity dan human interactions, yang merentas kesihatan, pendidikan, pembinaan, segalanya lah, ataupun manufacturing, commerce, tambah kalau keuangan, the fintech, semuanya will be digitized. That will be really embracing IR 4.0, dengan segera, terutama education. We will see online education, webinar sebagai kuliah, dewan kuliah yang begitu. Jadi tidak ada pertikaian tentang perkara itu. Entiti perniagaan yang mampu bersaing, yang mempunyai keupayaan bersaing adalah perniagaan yang akan mampu menggerakkan penggunaan teknologi dan teknologi platform itu. Ini sudah tidak ada pertikaian, dan inilah yang kita harapkan. Contohnya saya sebutkan tadi, selangkahlah sebagai contoh, ia betul contact tracing, tapi contact tracing yang melepasi hanya manual dan ingatan manusia, siapa dia jumpa, bila dia berada kat mana dan sebagainya. Ia mestinya menggunakan aplikasi teknologi dan sebagainya. Jadi sudah faham, saya sangat yakin, the way forward for a country, the way forward for the global community adalah untuk embrace teknologi. Dan embracing teknologi juga, memanfaatkan teknologi juga akan memberikan kita satu, insya-Allah ke depan nanti, andainya tampil lagi jenis sama ada coronavirus dan sebagainya, ataupun the mutants of them, ataupun segala yang bersifat makhluk seperti ini yang merupakan cabaran yang dihantar oleh Allah, kita bersedia untuk menangani dan mendepani dengan pendekatan yang bukan saja lockdown, tetapi menggunakan seperti mana kita dapat saksikan di Taiwan, di Korea Selatan, sebab manusianya adalah lebih punya, maaf cakap, punya kesedaran, punya pencerahan dan bersedia untuk menggunakan kuasa demokrasi dan kebebasan mereka itu bukan untuk melanggar PKP, bukan untuk melanggar segala peraturan SOP, tetapi untuk dimanfaatkan ataupun untuk membudayakan itu. Jadi dengan begitu caranya, sebenarnya kalau sekali lagi datang apapun makhluknya, seumpama SARS-CoV-2 ini, saya yakin kita akan bersedia untuk menangani, untuk manage kehidupan di samping virus ini ada dalam komuniti kita. Ini merupakan cabaran, ini merupakan di hallmark ataupun di ukuran kepada kejayaan kita sebagai sebuah negara bangsa dan juga sebagai global community. Jadi there will be many new normals, semuanya, setiap langkah kita itu, contohnya lah kalau dalam konteks hari ini, tentunya sekarang ni kita mau definisikan raya tu satu hari je cukup lah. Asal memang lama dah kita nak raya satu hari ni, tapi kita raya satu bulan. Jadi budaya kita. Apakah dengan ini juga akan mentarifkan raya seperti mana orang Arab, negara-negara Muslim lain, dia beraya sehari je, tapi kita sebut sebulan. Lepas tu puasa 6 hari, puasa raya lagi untuk dalam bulan Syawal pula. Dan itu sebagai satu contoh adalah the new normals yang akan meletakkan kita mungkin juga merupakan sebuah negara bangsa yang lebih efisien, yang lebih memanfaatkan teknologi dan lebih canggih. Canggih bukan saja nak canggih begitu saja, tapi canggih dengan efisiensi, keberkesanan, pengurusan dan sebagainya. Minta maaf, saya rasa perkara itu sangat penting
Saya tidak boleh overemphasize, saya tidak boleh menekankan lebih daripada itu. Kita tenung-tenunglah, renung-renunglah bagaimana untuk kita keluar daripada cabaran SARS-CoV-2 ini, pandemik COVID-19 ini, dengan satu keupayaan yang jauh daripada jauh lebih hebat berbanding apabila kita berkurung dan terus berkurung, dan katanya akan dikenakan berkurung lagi andainya kalau kita gagal melaksanakan amalan-amalan, sama ada amalan-amalan pribadi maupun amalan kelompok, maupun kita masih lagi tidak dapat embrace teknologi sebagai satu yang akan memberdayakan, memperkasakan keupayaan kita. Begitu saja jawapan saya. Terima kasih sekali lagi atas peluang ini, dan terima kasih kawan-kawan yang mengongsi platform malam ini. Terima kasih kepada penonton yang sudi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zul. Jadi saya rasa setakat itu dahulu. Masa pun dah mencecah 11.35, ramai yang nak kena balik ke rumah, tak ada. Ramai yang nak berehat selepas ini sebelum kita bangkit. Kepada yang beragama Islam, kepada yang beragama Islam, selamat mengejar Lailatul Qadar. Malam-malam yang terakhir ini. Kepada kawan-kawan ahli-ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak, selamat beristirahat sebelum kita bertemu pada hari Isnin untuk mendengar titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya doakan semua yang telah membuat ujian saringan COVID-19 bebas daripada wabak tersebut, insya-Allah. Dan saya sebenarnya rindu nak jumpa semua kawan-kawan. Biasanya kalau parlimen bersidang ni lah yang dapat berjumpa, bertukar fikiran, berlaga cawan dekat cafeteria, dekat lounge tu, dan juga berentap dalam dewan. InsyaAllah kita akan berjumpa nanti. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Lee, Dr. Zul, Dr. Kelvin di atas pandangan dan juga saranan, cadangan yang telah disampaikan. Semoga kita dapat manfaatkan kepada semua yang telah menonton setakat ini. Sekali lagi, malam esok insya-Allah jam 10 malam kita akan bersiaran dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution, Yang Mohd Khalid Samad, Liu Chin Tong, Datuk VK Liu dari Warisan, mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal Parlimen, dan insya-Allah kita akan juga dapatkan seorang wakil dari Bersatu untuk bersama-sama kita membincangkan isu yang hangat, undi tak percaya. Jadi setakat itu dahulu, kepada semua saya ucapkan terima kasih kerana mengikuti siaran, dan kita jumpa malam esok insya-Allah. Setakat itu dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandri Vanakam. Kita jumpa nanti. Terima kasih. Terima kasih semua. Good night.